Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi sebelum saya ingin teruskan ya, saya harap para netizen dapat membantu saya untuk memberitahu sama ada kualiti audio kita hari ini sama ada clear ataupun tidak ya. Okey. Sekiranya clear, anda boleh nyatakan di ruangan skrin ya bahawa suara dan audio video adalah clear ya, audio visual kita ya. Okey, jadi baiklah, tajuk hari ini ialah mengenai rawatan bronkoskopi ya. Apa yang perlu anda tahu ya. Jadi saya telah banyak share ataupun kongsikan ya mengenai kisah-kisah ketika saya berdepan dengan pesakit yang menghadapi masalah batuk berpanjangan ya. Masalah batuk berdarah ya. Jadi kebanyakan pesakit yang mengalami masalah batuk berpanjangan, batuk berdarah ini kebiasaannya ya memerlukan rawatan bronkoskopi ya, dan ramai netizen yang bertanya kepada saya, doktor, apakah itu rawatan bronkoskopi? Bagaimana rawatan ini dilakukan? Jadi tujuan saya melakukan sesi pada hari ini adalah untuk memberikan penerangan dengan lebih lanjut dengan lebih jelas ya. Apa itu bronkoskopi ya? Jadi sebelum kita teruskan, saya harap para netizen dapat membantu saya untuk sharekan sesi FB Live ini kepada rakan-rakan anda ya, supaya lebih ramai yang mendapat info ya mengenai rawatan bronkoskopi ini ya. Okay, jadi baiklah, saya akan sharekan skrin. Jadi mungkin anda boleh memberi maklum balas bahawa gambar yang saya share ini adalah clear ataupun tidak ya. Jadi skrin share ini saya akan berkongsi mengenai gambaran ketika saya melakukan bronkoskopi ya. Okey, jadi ini adalah topik kita pada hari ini, iaitu rawatan bronkoskopi. Apakah itu ya? Apa yang perlu anda tahu ya? Okey. Ini adalah gambaran ketika saya melakukan rawatan bronkoskopi. Anda melihat saya berada di sebelah kiri gambar di mana saya memegang skop ataupun bronkoskopi tersebut ya, dan di sebelah kanan saya adalah monitor screen di mana saya boleh melihat keadaan di dalam paru-paru anda ya, bagaimana paru-paru anda bahagian dalam terlihat ya. Jadi anda juga melihat ada tube yang disambungkan kepada pump penyedut di mana saya akan membasuh paru-paru anda ketika itu ya, dan saya akan mengumpulkan basuhan daripada air paru-paru anda di dalam bekas yang berwarna hijau dan putih ini ya. Ini adalah kita panggil bronchoalveolar lavage ya. Lavage bermaksud kita membasuh ya. Jadi kita membasuh bahagian saluran paru-paru anda ya. Okey, kemudian ini adalah bronkoskopi ataupun alat yang saya gunakan ya. Inilah alat yang kita panggil bronkoskopi. Skop bermaksud kamera ya. Jadi ia adalah satu tube yang panjang ya, di mana di hujung tube ini terdapat kamera ataupun alat supaya saya boleh meneropong ke dalam paru-paru anda ya. Dan di dalam tube ini ya, kita melihat ia sebenarnya diselaputi oleh getah berwarna hitam, tetapi di dalam getah tersebut ada fiber optik ya, banyak gentian-gentian fiber yang boleh membantu saya untuk melihat bagaimana keadaan dalaman paru-paru anda ya. Kemudian anda melihat ini adalah bahagian di mana saya boleh mengawal pergerakan tube ini tadi ya. Saya boleh membengkokkan dia ke atas, ke bawah ya, ke depan, ke belakang ya. Kemudian saya boleh membasuh paru-paru anda dengan memasukkan air daripada bahagian ini ya. Okey, ini adalah yang kita panggil bronkoskopi ya. Inilah alat yang kita gunakan ketika mana saya menyatakan okey, kita mahu melakukan rawatan bronkoskopi, inilah alat yang akan saya gunakan ya. Okey, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana bronkoskopi itu dilakukan. Ini adalah tube ataupun alat tadi, bronkoskopi tadi. Ini adalah operator, orang yang mengawalnya. Biasanya doktor paru-paru akan melakukan prosedur ini, dan tangan ini akan menghandle ataupun mengawal cara skop tadi, bronkoskopi tadi ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam hidung terus ke paru-paru ya. Ini adalah gambaran miniature ataupun kita cuba perbesarkan gambaran di mana skop tadi masuk di dalam saluran paru-paru dan terus kepada saluran paru-paru yang lebih kecil ya. Dari situlah kita boleh melihat gambaran paru-paru yang lebih detail ya. Jadi pesakit akan dibaringkan di dalam di atas katil ya, dan kebiasaannya prosedur ini kita buat di dalam bilik prosedur ya. Saya akan terangkan dengan lebih detail selepas ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya ingin berkongsi ya, mengapa sebenarnya kita perlu melakukan rawatan bronkoskopi ini ya.
Jadi sebenarnya tujuan bronkoskopi ada dua yang utama, iaitu untuk penyiasatan dan juga untuk tujuan rawatan ya. Jadi untuk tujuan penyiasatan ialah kebiasaannya kita melihat pesakit-pesakit yang bermasalah batuk berpanjangan ya, batuk berdarah ya. Kemudian kita apabila melakukan CT scan ya, kita melihat ada ketulan yang mencurigakan di paru-paru ya, dan ketulan itu sangat dekat di bahagian saluran pernafasan ya. Ataupun kita melihat pesakit ini kelihatan seperti TB ya, tetapi kahaknya adalah negatif. Jadi ketika itu kita perlu melakukan bronkoskopi untuk membasuh paru-paru itu tadi dan cuba menghantar ke makmal untuk melihat kalau ada kuman TB yang boleh dinyumpai ya. Okey. Dan juga sekiranya pesakit mempunyai masalah pneumonia ataupun jangkitan kuman yang sangat teruk ya, yang mana kita mahu menyiasat apakah kuman yang menyebabkan jangkitan kuman pneumonia yang teruk itu ya. Jadi ketika itulah kita perlu melakukan bronkoskopi tadi. Ya, jadi kebiasaannya itu adalah mengapa kita perlu bronkoskopi untuk menyiasat. Itu adalah bahagian pertama, penyiasatan ya. Kemudian bronkoskopi juga boleh dilakukan untuk merawat ya, di mana pesakit-pesakit yang kemungkinan ada masalah tersedak tutup pen di paru-paru ya, ataupun ketika aksiden, ada pesakit saya yang mengalami aksiden, kemudian ketika aksiden giginya terpatah dan termasuk ke dalam paru-paru ya. Jadi itu menyebabkan paru-parunya tidak boleh kembang dengan elok, menyebabkan oksigennya sentiasa rendah. Jadi ketika itu kita perlu menggunakan bronkoskopi ini tadi untuk mengeluarkan gigi daripada paru-paru tadi supaya kita boleh keluarkan gigi tadi, dan gigi tadi keluar, paru-paru boleh mengembang dengan elok dan oksigen boleh dinormalkan semula ya. Okey, kadang-kadang pesakit di ICU ya, pesakit yang tidak sedar, yang dipingsankan ya, mereka apabila terlalu lama berada di ICU, kadang-kadang ada banyak mucus ataupun banyak kahak-kahak yang tersekat di paru-paru mereka, menyebabkan paru-paru mereka juga tidak boleh kembang dengan elok. Jadi untuk mengeluarkan mucus plug ataupun kahak-kahak yang tebal tadi, kita perlu menggunakan bronkoskopi ya, untuk mengeluarkan kahak ataupun mucus plug ataupun kahak yang tebal tadi supaya paru-paru boleh berkembang dengan elok. Okay, selain itu, sekiranya ada ketulan-ketulan kanser atau ketulan ketumbuhan yang menyebabkan saluran pernafasan tersumbat ya, sekaligus menyebabkan paru-paru tidak boleh berkembang, perlu juga kita keluarkan ketulan tadi dengan menggunakan rawatan bronkoskopi. Ini lebih kepada interventional bronkoskopi ataupun rawatan intervensi paru-paru yang pernah kita kongsikan sebelum ini bersama dengan Dr. Jamalul ya. Okey, selain itu, sekiranya kita melihat pesakit mempunyai paru-paru yang tidak berkembang dengan elok, kita tidak tahu apa puncanya, kenapa paru-paru tidak boleh berkembang dengan elok. Jadi kita perlu menggunakan bronkoskopi tadi, masukkan kamera ke dalam paru-parunya untuk kita menyiasat ya, apakah punca paru-parunya itu tidak boleh berkembang dengan elok ya. Jadi ini adalah antara dua punca utama mengapa kita perlu melakukan bronkoskopi. Yang pertama untuk penyiasatan ya, untuk mengetahui apakah penyakitnya. Yang kedua untuk rawatan, untuk merawat ataupun untuk membaik pulih ya kandungan oksigen yang rendah tadi ya. Okey, baiklah. Bagaimana bronkoskopi ini dijalankan ya? Jadi kebiasaannya saya akan berbincang dengan pesakit ya. Kebiasaannya sebelum bronkoskopi ini dilakukan, saya akan mengatakan okey, kita akan lakukan prosedur bronkoskopi di mana kita akan masukkan tiub ya, tiub getah yang halusnya seperti jari kelingking ini tetapi halus lagi, di hujungnya ada kamera ya. Kita akan masukkan ke hidung, terus ke tekak dan terus ke paru-paru ya. Sebelum itu kita akan berikan spray kebas di bahagian hidung dan di bahagian tekak supaya bila kita masukkan tiub tadi, anda tidak akan merasa tak selesa atau tidak akan merasa sakit ya. Seperti anak ingin cabut gigi, sebelum gigi itu dicabut kita berikan spray kebas dan bila cabut gigi berlaku tidak terasa kesakitan tersebut. Begitulah juga dengan bronkoskopi, kita berikan spray untuk mengebaskan bahagian hidung anda, bahagian tekak anda supaya bila bronkoskopi itu masuk anda tidak akan terasa kesakitannya ya. Okey, kita juga akan memberikan ubat bius ya, di mana anda akan tertidur ya. Pada awalnya kita akan memberikan ubat bius yang mana anda akan separa tertidur, bererti anda dah mengantuk tapi anda masih boleh dengar suara lagi, di mana kita memerlukan kerjasama anda untuk membantu kita. Kita akan mengatakan okey, cuba tarik nafas, lepas nafas ikut arahan doktor. Ketika itu kita baru ingin masukkan bronkoskopi ya. Kemudian setelah itu ketika skop telah pun masuk, jadi kebiasaannya kita akan berikan pesakit tidur ya. Okey, berapa lama tempoh bronkoskopi ini dijalankan? Ya, ianya tergantung kepada pesakit, tergantung kepada prosedur yang dijalankan. Sekiranya prosedurnya adalah simple, iaitu hanya membasuh paru-paru sahaja, kebiasaannya antara 10 hingga 20 minit ya. Tetapi kadang-kadang jika prosedur yang kita ingin jalankan seperti biopsi ya, di mana kita ingin
mengeluarkan atau mengambil sampel, ketika itu mungkin tempohnya agak lama sikit, mungkin setengah jam hingga 1 jam ya. Dan sekiranya ada komplikasi, contohnya ada pendarahan, jadi kemungkinan ianya akan mengambil masa lebih daripada sejam juga untuk kita stabilkan keadaan dan sebagainya. Jadi berapa lama tempoh bronkoskopi bergantung kepada keadaan pesakit, bergantung kepada bagaimana prosedur tadi dijalankan dan bergantung kepada apa yang kita ingin lakukan ketika prosedur bronkoskopi tersebut. Tetapi secara kasarnya antara 30 minit hingga 1 jam ya, mungkin lebih cepat lagi sekiranya tidak ada apa-apa masalah. Okey, apakah sampel-sampel yang diambil ketika bronkoskopi ya? Kebiasaannya kita akan mengambil sampel ataupun basuhan air bronkoskopi tadi ya, kita akan ambil dan kita akan hantar ke makmal. Kebiasaannya kita akan ambil sampel untuk melihat adakah ini kuman TB ya, ataupun kita akan mengambil sampel tisu untuk melihat adakah ini kanser ya, ataupun ini adalah jangkitan kulat ya, ataupun adakah ini adalah jangkitan bakteria. Jadi kita akan hantar sampel-sampel daripada basuhan paru-paru anda tadi ke makmal ya. Komplikasi yang boleh berlaku ya. Jadi ada beberapa komplikasi yang boleh berlaku setelah bronkoskopi ini dijalankan ya. Antaranya ialah kemungkinan ada pesakit yang alergik ataupun alah dengan ubat yang kita berikan ya, ubat kebas ataupun ubat bius ya. Sekiranya berlaku alahan ataupun allergic reaction, ada pesakit yang boleh mengalami masalah susah nafas ya, ataupun ada juga pesakit yang boleh mengalami masalah jantung nadi tidak stabil ya, arrhythmia ya, ataupun boleh juga mengalami masalah pneumothoraks sekiranya kita mengambil sampel kemudian menyebabkan masalah paru-paru buncu ya. Boleh juga mengalami masalah pendarahan ya, ketika kita mengambil sampel boleh berlaku pendarahan ya, tetapi kebiasaannya komplikasi yang boleh berlaku ini boleh kita atasi dengan alat-alat dan ubat-ubatan yang telah kita siap sediakan di bahagian ruangan bronkoskopi tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu risau kerana komplikasinya adalah sangat rendah. Kebiasaannya kurang daripada 0.1% ya, di mana boleh berlaku pendarahan, susah nafas dan sebagainya tadi ya, 0.1%. Jadi ini adalah prosedur yang sangat selamat. Jadi anda tidak perlu terlalu risau ya. Okey, bilakah boleh tahu keputusannya? Kebiasaannya sekiranya kita ingin tahu bahawa ini kuman TB ataupun tidak, kebiasaannya cepat, iaitu antara 2 hingga 3 jam sahaja kita boleh tahu adakah ini TB ataupun tidak ya. Untuk mengetahui sama ada ini adalah kanser ataupun tidak, kebiasaannya mengambil masa minimum 3 hari kerana kita perlu menghantar sampel tersebut ke makmal untuk pakar patologi melihat di bawah mikroskop dan mereka memberitahu apakah keputusannya ya. Jadi at least antara 2 hingga 3 jam sehinggalah ke 3 hari ya, bergantung kepada diagnosis apa yang ingin kita ketahui. Okey, jadi sebenarnya apa yang boleh terlihat melalui bronkoskopi itu ya. Okey, jadi ini adalah gambaran yang saya lihat ketika saya memasukkan kamera ke dalam paru-paru anda ya. Jadi pertama sekali anda akan terlihat seolah-olah ada 2 pintu gua ya. Jadi ini sebenarnya adalah saluran kepada saluran paru-paru anda, bronkus ya. Jadi anda ada right main bronchus and left main bronchus ya, bronchus kanan dan bronchus kiri ya. Jadi anda melihat seperti kubah ya di sini ya. Jadi di sebelah kiri anda adalah saluran bronchus kiri dan di sebelah kanan anda adalah saluran bronchus kanan. Dan ketika anda mengusing skop tersebut ya, jadi gambaran akan berubah menjadi agak terbalik seperti ini ataupun seperti di sebelah kanan anda ini. Jadi ini adalah gambaran yang boleh terlihat melalui bronkoskopi tadi ya. Okey, ini adalah gambaran keseluruhan bronkoskopi. Ketika kita masuk dengan lebih mendalam dalam bronkoskopi, melalui bronkoskopi, ini adalah gambaran yang kita boleh lihat. Pertama sekali anda boleh lihat adanya vocal cord ataupun peti suara anda ya. Peti suara ya, kita akan melihat peti suara itu normal ke tidak ya. Kemudian setelah itu kita melihat trachea ataupun saluran pernafasan anda di sini ya, trachea ya. Kemudian anda melihat main carina di mana trachea itu mula membahagi kepada bronkus kanan dan bronkus kiri ya. Kemudian anda melihat ini adalah bahagian kanan, right upper lobe ya, bahagian kanan paru-paru atas ya, ada 3 lubang utama ya. Kemudian anda melihat bahagian kanan ya, ada right middle lobe and right intermediate lobe ataupun right bronchus intermediate. Ini adalah paru-paru belah kanan tengah ya, dan paru-paru belah kanan bahagian menuju ke bahagian bawah. Right lower lobe ya, bahagian bawah paru-paru anda. Jadi paru-paru kanan ada atas, tengah dan bawah ya. Kemudian kalau kita lihat paru-paru kiri pula, kita ada left upper lobe, left lower lobe ya. Kiri, paru-paru kiri ada 2 loba iaitu loba atas dan loba bawah ya. Kemudiannya di bahagian loba ini anda juga melihat ada bahagian lingula ya. Bahagian lingula iaitu bahagian tengah paru-paru kiri dan juga left lower lobe ya, bahagian bawah paru-paru kiri. Jadi ini adalah gambaran sebenarnya apa yang doktor lihat, apa yang saya lihat ketika saya melakukan bronkoskopi kepada paru-paru anda. Ini adalah lubang-lubang ataupun
ataupun saluran dalaman pernafasan anda untuk kita melihat kalau ada ketulan, kalau ada ketumbuhan, kalau ada pendarahan, kalau ada luka, kalau ada terkoyak, ya, kalau ada banyak kahak, kita boleh lihat di saluran pernafasan anda di sini ya. Okey, jadi prasyarat rawatan bronkoskopi ya, apakah ciri-ciri ya pesakit yang boleh melakukan bronkoskopi dan apakah pula ciri-ciri pesakit yang tidak boleh melakukan bronkoskopi ya? Tidak semua orang boleh melakukan bronkoskopi ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama ialah pesakit perlulah stabil ya. Maksudnya tekanan darahnya perlu elok ya, dan perlu sesuai ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Tekanan darah perlulah stabil ya, blood pressure. Kemudian kita melihat oksigen ya, oksigen pesakit juga perlulah stabil ya, iaitu lebih daripada 95% ya. Kalau terlalu rendah oksigen, kita tidak boleh melakukan rawatan ini ya. Okey. Jadi tekanan darah yang stabil, kadar oksigen yang stabil ya, dan juga pesakit bersetuju untuk rawatan ini ya. Sekiranya pesakit tidak bersetuju, tidak mahu melakukan, jadi kita tidak boleh memaksa pesakit untuk melakukan rawatan bronkoskopi ini ya. Okey, kemudian pesakit yang tidak dibolehkan untuk melakukan bronkoskopi adalah pesakit yang baru menghidap serangan jantung ya. Dalam masa 6 minggu yang lepas tidak mahu ada sejarah serangan jantung. Kerana apa? Kerana rawatan bronkoskopi ini dia kadang-kala boleh menyebabkan masalah jantung ya, ketika mana kemungkinan ketika kita membasuh paru-paru tersebut, oksigen boleh menjadi rendah. Jadi perkara-perkara ini boleh memberi masalah kepada pesakit yang mempunyai sejarah mempunyai serangan jantung yang dalam masa yang terdekat ya. Jadi pesakit serangan jantung dalam masa tempoh 6 minggu tidak boleh melakukan rawatan bronkoskopi ini ya. Begitu juga pesakit yang ada masalah pendarahan, terutama jika kita ingin membuat biopsi ya, kita akan mengambil sampel paru-paru. Pesakit yang ada masalah pendarahan di mana darahnya terlalu cair ataupun memakan ubat cair darah ya, kita perlu berhentikan dulu ubat cair darah mereka paling kurang seminggu sebelum rawatan bronkoskopi ini untuk memastikan ketika kita mengambil sampel pendarahan yang tidak dapat dikawal tidak berlaku ya. Kita mahu segala-galanya dalam keadaan selamat dan kita mahu segala-galanya berada dalam keadaan yang terkawal ya. Begitu juga pesakit yang masalah buah pinggang yang tidak stabil ya, uremia ya. Jadi pesakit buah pinggang yang tidak stabil juga tidak boleh melakukan rawatan bronkoskopi ini. Jadi kita perlu menyaring ya untuk pesakit-pesakit tersebut sama ada stabil ataupun tidak sebelum kita menetapkan rawatan bronkoskopi kepada mereka. Dan sebelum anda melakukan rawatan bronkoskopi ini, anda perlu berpuasa ya, perlu berpuasa paling kurang 4 hingga 6 jam sebelum rawatan tersebut supaya pemakanan anda tidak mengganggu prosedur ini ya. Okey, baiklah, nampaknya setakat ini sahaja mengenai bronkoskopi. Jadi saya ingin buka kepada soalan ya, Q&A. Sekiranya anda ada soalan ya ataupun ada pertanyaan mengenai rawatan bronkoskopi ini, boleh bertanya kepada saya ya. Saya juga ingin kongsikan ya mengenai posting Facebook yang saya sharekan semalam ni mengenai kes seorang wanita yang menyangka bahawa bengkak di lehernya adalah perkara biasa ya, tetapi tiba-tiba rupa-rupanya setelah mengambil tisu sampel, setelah membuat scan ya, rupa-rupanya bengkak di leher itu adalah berpunca daripada kanser paru-paru peringkat akhir ya. Jadi wanita ini amat terkejut ya. Jadi mereka bertanya kepada saya, wanita ini bertanya kepada saya, kenapa doktor, kenapa perkara ini berlaku ya, sebab saya bukan perokok, suami saya bukan perokok ya, saya tak ada batuk pun, tapi macam mana saya boleh ada kanser ini ya. Jadi banyak pertanyaan yang diutarakan ya. Jadi ketika saya bertanya dengan lebih lanjut, barulah suami kepada wanita tadi mengatakan, oh rupanya ibu kepada wanita tadi sebenarnya mempunyai sejarah kanser paru-paru ya. Jadi di sini saya ingin tekankan bahawa sejarah keluarga adalah antara faktor yang penting ya, yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat kanser paru-paru ya, kerana faktor genetik ataupun baka ini boleh diwarisi secara keturunan ya. Sekiranya anda mempunyai ibu atau ayah atau pakcik atau makcik atau atuk atau nenek yang mempunyai masalah kanser, jadi anda perlu berhati-hati kerana kemungkinan ya genetik ataupun faktor kekeluargaan tadi, faktor jin tadi jin kanser itu berada dalam diri anda ya. Jadi apa-apa saja perkara boleh trigger, boleh menyebabkan jin kanser tersebut menghasilkan penghasilan sel-sel yang tidak terkawal, menyebabkan berlakunya kanser ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya, faktor keluarga,
faktor lifestyle ya ataupun cara hidup, contohnya merokok ya, merokok boleh menyebabkan risiko kanser lebih tinggi ya, dan juga faktor pemakanan ya, memakan makanan yang berproses, memakan makanan yang junk food, fast food, itu adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanser berlaku dengan lebih cepat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Manja Kuzul Indah ya. Okey, asma perlu skop ke? Okey, bergantung ya pemanja ya. Sekiranya asma kemudian mempunyai masalah kahak yang tebal ya, sehingga paru-paru kuncup ya, kadang-kadang boleh perlu melakukan skop ya, ataupun asma kemudian mempunyai jangkitan kuman di paru-paru yang teruk ya, ataupun disyaki TB, kemungkinan perlu kita membuat skop ya. Tetapi kebiasaannya untuk pesakit asma, sebelum kita buat skop, kita akan berikan nebulizer dulu untuk stabilkan asma mereka supaya mereka boleh stabil menjalani prosedur bronkoskopi ini. Okey, soalan daripada Princess, bila dok ambil tisu sampel tapi tisu tak dapat pun, hanya darah saja. Okey, ini kemungkinan boleh berlaku ya, kerana kadang-kadang kedudukan ataupun lokasi ketulan tadi ya agak sukar untuk dicapai ya. Jadi ketika kita cuba nak mengambil daripada bronkoskopi tadi, tidak sampai kepada tempat tersebut ya. Jadi sebab itu perkara ini boleh berlaku ya. Jadi kita perlu fikirkan bagaimana cara lain untuk mengambil sampel tersebut. Mungkin kita perlu bantuan radiografer ataupun bantuan radiologis, interventional radiologis, di mana mereka boleh melakukan scan, kemudian mereka boleh mengambil tisu daripada luar berdasarkan bantuan scan tadi ya. Okey, hanya darah saja. Okey, ini boleh berlaku ya Puan Princess. Jadi sekiranya ini berlaku, kita kebiasaannya kita ada cara-cara lain untuk mendapatkan tisu tersebut. Waalaikumsalam Puan Ismailiza Maizan, terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Hi Sister Delisha, thank you. Hello Dr. Yakin, great topic as well. Yes, thank you. Right. So, jadi berbalik kepada kisah wanita yang saya kongsikan semalam, di mana ketika lehernya bengkak ya, kemudian bila melakukan scan, rupanya di dalam paru-parunya itu ada air, ada tumpukan putih, kerana seperti saya ingin tegaskan sebelum ini ya, kanser paru-paru adalah pembunuh senyap ya, di mana pada peringkat awal ya, kebiasaannya pesakit tidak ada apa-apa simptom, tidak ada batuk, tidak ada apa-apa masalah, mereka merasakan normal sahaja ya. Jadi sebab itu perlunya untuk anda untuk melakukan ujian medical check up ya, rutin medical check up ya. Terutamanya jika ada sejarah kanser dalam keluarga ya, lakukanlah rutin medical check up supaya dapat mengesan kanser pada peringkat awal ya. Walaupun anda rasa sihat ya, tapi pergilah memeriksa keadaan kesihatan anda ya. Terutamanya sekiranya anda ada sejarah kanser yang kuat dalam keluarga ya, dan anda adalah perokok tegar ya, dan berusia pula antara 50 tahun dan ke atas, lakukanlah ujian saringan untuk kanser paru-paru ya. Kita ada program di hospital-hospital ya untuk melakukan ujian saringan seperti ini ya. Jadi sekiranya anda memenuhi kriteria tadi, iaitu ada sejarah keluarga, perokok tegar lebih daripada 20 pack ya, maksudnya merokok satu pack sehari selama lebih daripada 20 tahun, jadi anda adalah dikira sebagai perokok tegar, dan umur antara 50 hingga 75 tahun ya, jadi anda memenuhi kriteria untuk ujian saringan kanser paru-paru. Jadi boleh lakukan ujian ini di hospital-hospital yang berdekatan. Itu adalah antara cara-cara ya, kerana kajian menunjukkan bahawa 90% ya pesakit kanser paru-paru ya yang datang berjumpa doktor ketika ada simptom ya, 90% daripada mereka sebenarnya sudah pun mencapai peringkat akhir ya, peringkat 3 dan 4. Dan peringkat akhir ini bererti mereka tidak boleh lagi dibedah ya, hanya boleh diberikan kemoterapi atau radioterapi untuk membantu memanjangkan hayat ataupun membantu mengecutkan sedikit atau melambatkan sedikit pertumbuhan sel paru-paru tadi ya. Jadi lagi kebiasaannya 10% sahaja kanser paru-paru yang ketika ditemui adalah peringkat awal yang masih boleh dibedah ya. Kalau peringkat kanser paru-paru peringkat akhir, kebiasaannya kita bercakap mengenai lifespan ataupun jangka hayat antara 6 bulan hingga setahun ya. Jadi untuk wanita yang saya ceritakan semalam ya, saya terpaksa memberitahu ya, ini adalah kanser peringkat akhir kerana telah merebak kepada saluran paru-paru luar dan juga merebak kepada kelenjar di leher, dan lifespan untuk kanser peringkat akhir kebiasaannya adalah antara 6 bulan ataupun kurang tanpa rawatan ya. Dengan rawatan kemoterapi kita boleh memanjangkan sedikit jangka hayat yang tinggal daripada 6 bulan mungkin kepada setahun ya, mungkin kepada 2 tahun ya. Tapi dengan rawatan kemoterapi kita boleh memanjangkan sedikit jangka hayat pesakit kanser paru-paru peringkat akhir tadi ya. Jadi memang agak kesian lah untuk pesakit kanser paru-paru ini ya, kerana ia adalah pembunuh senyap, tidak ada apa-apa warning sign, tidak ada sebarang petanda. Tiba-tiba bila dah ada petanda, tiba-tiba rupa-rupanya sudah pun
peringkat akhir. Jadi ini adalah satu fakta yang perlu diambil tahu oleh pesakit-pesakit yang mempunyai risiko, ya, terutamanya yang ada risiko secara keluarga. Anda perlu mengambil kira faktor-faktor seperti ini, dan nasihat saya ialah lakukan medical check up lah, ya. Lakukan medical check up supaya boleh detect atau boleh kesan kanser ini di peringkat awal. Kerana kalau di peringkat awal, kanser paru-paru masih boleh dibedah, boleh dioperate, dan sekiranya boleh dibedah, insyaAllah lifespan adalah lebih baik daripada kita berjumpa dengan pesakit yang peringkat akhir, ya. Okey, ada juga pesakit yang bertanya, doktor, ada ke tanda-tanda lain kanser paru-paru ini selain daripada bengkak di leher, ya? Jadi sebenarnya ada banyak tanda-tanda kanser paru-paru yang dah merebak. Saya pernah berjumpa dengan pesakit kanser paru-paru yang datang dengan masalah sakit belakang, ya. Tapi bila kita buat scan, rupanya rupanya ini adalah kanser paru-paru yang sudah pun merebak ke tulang belakang, ya. Ada juga pesakit yang datang dengan masalah mata juling, ya. Mata juling, tak boleh nak melihat dengan elok. Kemudian kita buat scan otak, rupanya ia adalah kanser paru-paru yang telah merebak ke otak, ya. Jadi sebenarnya ada banyak manifestasi ataupun ciri-ciri pesakit kanser peringkat akhir, di mana bila mereka merebak ke sesuatu organ, perilakunya ataupun manifestasinya adalah berbeza. Ada juga pesakit yang datang dengan masalah matanya kuning, ya, mata kuning. Doktor, mata saya kuning lah, dah berapa lama, dah berapa bulan dah kuning ni, cuba cek. Kemudian bila kita buat scan hati, rupa-rupanya kanser paru-paru yang sudah merebak ke hati. Ya, jadi kanser paru-paru ini tidak semestinya tanda-tandanya adalah batuk berterusan ataupun batuk berdarah. Ya, banyak tanda-tanda lain yang boleh berlaku bergantung kepada di mana kanser itu merebak, ya. Sekiranya merebak di otak, ya, mereka boleh datang dengan masalah mata juling, ya, masalah mata yang tidak boleh lihat dengan baik, ya, ataupun masalah pening kepala yang teruk, muntah-muntah. Itu adalah tanda-tanda, antara tanda kanser yang telah merebak ke otak, ya. Okey, rasanya mungkin setakat ini sahaja perkongsian saya tentang rawatan bronkoskopi. Harapan saya ialah pihak netizen dapat mengambil manfaat, dapat memahami apakah itu rawatan bronkoskopi dengan lebih jelas, ya, dan kemudian lebih cakna tentang kesihatan diri sendiri, ya, dan boleh cuba untuk berhenti merokok, ya, ataupun boleh menasihatkan adik-beradik ataupun rakan-rakan yang merokok, ya, untuk berhenti merokok, kerana rokok adalah antara faktor utama punca penyakit kanser. Dan perokok ini bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga membahayakan orang-orang di sekitar mereka, ya, kerana perokok pasif, iaitu orang yang tidak merokok, tetapi orang yang terhidu bau rokok juga sebenarnya boleh mendapat kanser, ya. Okey, soalan daripada Encik Rais. Assalamualaikum dok, kalau selalu migrain ada berkaitan dengan kanser? Okey, seperti yang saya ceritakan tadi, ya, sekiranya kanser itu merebak ke otak, ya, antara tanda-tandanya anda boleh mengalami masalah pening kepala yang teruk, ya. Sama ada migrain ataupun tidak, ini perlu berbincang dengan pakar neuro atau pakar otak, kerana ada perbezaan antara ciri-ciri migrain dan ciri-ciri kanser yang tengah merebak ke otak, ya. Kebiasaannya sekiranya ia adalah kanser yang merebak ke otak, ya, kebiasaannya pesakit akan mengalami masalah pening kepala yang sangat teruk, kebiasaannya di awal pagi, dan kebiasaannya mata mereka akan menjadi kabur, dan mereka kebiasaannya mempunyai masalah muntah yang teruk, ya. Sedangkan migrain, kebiasaannya migrain adalah penyakit yang selalunya datang ketika di hujung hari, mungkin di waktu petang setelah penat, stres dengan kerja seharian, kemudian mendapat migrain, ya. Kemudian migrain ini kadang-kadang boleh berlaku di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ataupun berlaku dengan cahaya yang terang. Jadi ada banyak ciri-ciri yang boleh membezakan antara migrain ataupun kanser yang telah merebak ke otak, ya. Jadi untuk assessment ataupun pemeriksaan lanjut, lebih baiklah berjumpa dengan pakar neuro, pakar saraf otak, ya, untuk membezakan adakah ini migrain ataupun adakah ini kemungkinan kanser yang telah merebak ke otak, kerana ada banyak perbezaannya, ya, dari segi ciri-ciri pening kepala tersebut, dan juga simptom lain yang boleh membezakan antara migrain ataupun kanser yang telah merebak ke otak, ya. Terima kasih di atas soalan Encik Rais, ya. Ini adalah perkara yang agak kerap berlaku. Kadang-kadang kalau seseorang itu mungkin power matanya meningkat, ya, mungkin biasa pakai spek mata, kemudian perlu menukar spek matanya kerana power meningkat, juga boleh menyebabkan pening kepala. Jadi bercakap mengenai pening kepala, ada banyak punca-punca yang perlu kita fikirkan, banyak punca-punca yang perlu kita pastikan, kerana untuk merawat sesuatu masalah kita perlu mengetahui apakah puncanya, kemudian setelah itu barulah kita menyelesaikannya.
Okey, nampaknya setakat ini saja perkongsian kita. Kita jumpa lagi di hari Isnin ya, untuk kita bincangkan lebih banyak mengenai isu-isu penyakit paru-paru ya, pada waktu yang sama pukul 12 hingga 12 tengah hari di FB Live saya, Dr. Nur Yati Muhammad Isa, pakar perunding perubatan paru-paru daripada Sana Medical Center Velocity. Dan saya harap anda dapat sharekan FB Live ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai orang mendapat info dan maklumat mengenai topik kesihatan paru-paru ini, dan semoga paru-paru kita menjadi sentiasa sihat ya, kerana paru-paru yang sihat akan menyebabkan kualiti hidup yang lebih bermakna ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.